Okey, satu lagi. Untuk kalau sekiranya ditakdirkan kita menang, untuk Ranau, saya melihat Ranau ada dua saja bidang yang perlu kita bagi keutamaan. Ranau memang terkenal dengan tempat-tempat yang cantik. Jadi ada dua, kita ada pertanian, kita ada pelancongan. Ahli parlimen, kalau kita ada mempunyai peruntukan, kita akan bagi keutamaan kepada pertanian, terutama sekali membuat jalan ke pertanian dan jalan-jalan ke kampung untuk memudahkan kita membawa hasil pertanian ke kilang-kilang ataupun untuk dijual. Bagi pelancongan, di Ranau ini ada majlis pelancongan daerah, tetapi sayang kita tidak pernah dengar dia diaktifkan. Mesyuarat pun tidak ada. Jadi saya fikir majlis pelancongan ini kita akan perkasakan. Biar diorang kemukakan rancangan macam mana kita tambah produk pelancongan, macam mana kita improvekan diorang infrastruktur macam pelancongan. Yang ketiga saya perlu buat ialah, saya tengok di Ranau ini, apabila pelajar-pelajar kita daripada tingkatan 1, tingkatan 3, tingkatan 5 masuk ke college macam anak ayam kehilangan ibu. Tidak ada panduan. Bila dia masuk universiti, ditanya apa kursus kau mau ambil, dia bengang, dia tidak tahu apa kursus mau diambil. Jadi apa yang datang, itulah yang diambil. Akhirnya saya nyatakan kemarin, waktu saya menjadi pengarah perhubungan Sabah di Kuala Lumpur, saya melawat ke Universiti Melaya. Saya terkejut tengok pelajar-pelajar Universiti Melaya kebanyakan ambil kursus sains sukan yang peluang pekerjaan dia hampir tidak ada. Bila kau ambil itu, kau balik, akhirnya kau menganggur bertahun-tahun tidak mendapat pekerjaan sebab tidak ada. Di Master College, waktu saya jadi A&R manager di sana, kebanyakan pelajar-pelajar kita ambil healthcare. Healthcare artinya penjagaan kesihatan. Terlampau ramai, beratus beribu. Tapi di mana ada jawatan itu? Tidak ada. Di hospital berapa saja diperlukan. Akhirnya anak-anak kita menganggur. Saya mencadangkan supaya apabila kita berkuasa besok, kita adakan set one stop center untuk pendidikan. Apabila anak sudah tingkatan 6, bila dia pergi universiti, kita akan lorong dia kepada universiti mana yang menganjurkan kursus-kursus yang ada daya komersial. Sebagai contoh, ada anak-anak kita yang memang pintar. Kita ambil dia Bachelor of Health Property Development. Orang yang jual beli hartanah, rumah, kedai, tanah. Itu dia boleh buka kedai, boleh buka syarikat dan dia berniaga. Dan ini adalah perniagaan, peluang perniagaan yang besar. Satu properti yang kita jual kurang dalam 1 juta, mungkin kita boleh dapat dalam berpuluh-puluh ribu satu case. Ataupun diploma in Ikebana. Siapa yang pernah dengar? Anak-anak muda, perempuan, diploma in Ikebana. Diploma in Ikebana ini berasal daripada perkataan Jepun. Tetapi apa yang dia ajarkan ialah dia ajar tentang seluruh bunga-bungaan, termasuk gubahan bunga, termasuk jenis bunga, termasuk makna dia. Jadi apabila keluar, kalau tidak dapat jawatan di dalam kerajaan, sekurang-kurangnya dia boleh buka kedai bunga yang boleh menjana berpuluh-puluh ribu satu bulan. Itu antara contoh yang perlu kita ambil alih. Kita terpaksa guide dia di mana universiti. Yang nomor 2, banyak sebenarnya scholarship yang ditawarkan. Yayasan pun ada, syarikat-syarikat pun ada, kerajaan pun ada, bank pun ada, di luar negara pun banyak. Tapi pelajar-pelajar kita tidak tahu. Jadi ini kita kena kita kena tolong dia orang. Itu. Yang terakhir sekali, kalau saya berucap panjang pun mungkin menjemukan. Yang terakhir sekali saya mau sebutkan, waktu saya bertugas sebagai Setiausaha Politik kepada Tan Sri Bonan, mantan ahli Parlimen Ranau, kita telah buat satu proposal, satu cadangan, yaitu Ranau Master Development Plan atau Ranau Development Plan, Lembaga Kemajuan Wilayah Ranau. Lembaga Kemajuan Wilayah Ranau ini kita tubuhkan
untuk Ranau saja, di mana kerjaan perstrukturan akan channelkan, akan salurkan peruntukan yang begitu banyak untuk mengadakan proyek-proyek infrastruktur di daerah Ranau. Salah satu yang dicadangkan ialah, katalah Ranau macam kawasan ini rumah, satu yang dia buat ialah dia panggil ring road. Apa kita panggil itu kalau dalam Pasarlian, jalan bertar, Pasarlian di Ranau. Jadi kampung-kampung yang di tengah-tengah atau di desan-desan tidak perlu lagi buat jalan dari kampung Kirakot pergi Ranau, tetapi cuma pergi sambung jalan-jalan yang sudah ada keliling itu. Jadi memudahkan. Ada 4 perkara yang perlu dibuat dalam 10 tahun. Setiap 232 kampung dalam masa 10 tahun ada 4 perkara yang dibuat. Satu, mesti ada jalan raya. Ke setiap 232 kampung mesti ada bekalan listrik, mesti ada bekalan air, dan dia panggil pusat pertumbuhan. Kalau pusat pertumbuhan, kalau di mana yang banyak kawasan dia akan buat kilang. Di mana yang pandai kraftangan, dia akan buat pusat kraftangan. Di mana ada pertanian mengenai koko, dia akan buat koko punya. Itu tujuan. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, selepas diluluskan oleh Perdana Menteri, selepas diluluskan oleh Kabinet Persekutuan, akhirnya telah ditolak oleh kerajaan negeri. 760 juta duit yang telah dihantar lebih awal kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar dari Kementerian Keuangan telah pun dikembalikan. Jadi kenapa ini berlaku? Yang boleh menjawab waktu itu Datu Iwon dengan Datu Masidi. Saya harap dia akan berikan penjelasan kenapa Ranau Development Plan ini ditolak. Tapi kalau kita berkuasa, kalau PKR berkuasa semula, kita akan coba. Kita akan coba hidupkan balik ini. Semua negeri di Semenanjung, semua negeri di Malaysia ada lembaga kemajuan ini. Sabah belum ada. Sabah belum ada. Jadi ini kita coba usahakan, dan kalau kita diizinkan menang, moga-moga semua kita masih sehat pada waktu mengundi akan datang dalam PR15, maka kita akan coba kembalikan rancangan RDA di Ranau ini.